Ini sudah. Okey, so hari ini kita tengok 8.2 ya. 8.2 kesan daya. Betul kesan daya. Jadi kalau buku SPS kita akan tengok nantilah latihan yang berkaitan dengannya. Okey, kesan daya 8.2. Jadi daya ni tidak dapat dilihat tetapi kesannya boleh diperhatikan. Memanglah kita tak nampak dia punya daya tu, tapi dia punya efek tu kita boleh lihat. Kesan dia ni kita boleh lihat. Jadi apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad, contohnya kita tengok bola ni, bola ni objek lah. Bola ni objek dan kaki ni yang akan menendang bola tu Jadi mana satu daya dikenakan kepada bola ni. Jadi daya itu boleh mengubah bentuk, tapi tidak semestinya mengubah bentuk lah. Saiz ataupun gerakan jasad tersebut. Maknanya bola ni boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat apabila dikenakan daya. Jadi maknanya daya ni dia boleh mengubah sama ada bentuk ataupun saiz ataupun gerakan sesuatu jasad ataupun objek tersebut Kita ambil contoh kesan daya ni. Kita tengok yang pertama, objek pegon. Pegon maksudnya dia tak bergerak lah. Tak bergerak. Kemudian apabila objek pegon tu ditolak, kita gunakan jari kita tolak, katakan bola ni bola pingpong kita pergi jentik. Kita tolak dengan jari kita. Kita dapati bahawa objek pegon ni apabila ditolak, objek tu akan bergerak. Maknanya ada daya yang dikenakan. Daya tersebut. Daya tu tak nampak, tapi dia punya kesannya kita nampak ialah bola tersebut ataupun objek tersebut bergerak. Begitu juga dengan situasi yang kedua, bola sepak tadi, sama juga. Ataupun dalam masa sama juga, objek yang bergerak tu pun boleh dihentikan. Dihentikan daripada bergerak. Apabila daya dikenakan pada arah bertentangan, maka objek akan berhenti bergerak. Katakan bola tu bergerak ke kanan, jadi kita letak tangan kita di depan dia. Maknanya kita menghalang. Kita halang laluan bola tu. Jadi bola tersebut boleh sama ada dia berhenti ataupun mungkin dia terpesong. Dia terpesong ke kalau misalnya terbias. Macam itulah contohnya. Ataupun kita tangkap bola tersebut. Memang terus berhentilah. Itu membawa masuk yang kedua iaitu dia boleh menghentikan gerakan. Yang ketiga, mengubah kelajuan objek, boleh memperlahankan. Contohnya daya dari arah bertentangan memperlahankan objek kita perlahankan dia. Ataupun kita tambah kelajuan tu dengan kita meniup. Katakan kita tiup bola tersebut, bola pingpong tersebut Jadi dia semakin laju. Okey, begitulah contoh yang ni pun samalah sama ada kita tahan bola tu atau kita pergi sepak lagi bola tu. Bola tu tak berhenti lagi, tapi kita pergi sepak lagi bola tu. Jadi dia mungkin menambahkan kelajuan. Yang keempat, kita juga boleh mengubah arah gerakan objek tersebut. Bola tu bergerak daripada sini, kemudian kita pergi letakkan satu hadangan yang memesongkan bola tersebut ke gerakan yang ke arah lain, Ataupun kita mengubah bentuk saiz objek tu. Asalnya dia tu bulat, kemudian menjadi kemit. Jadi kemit. Jadi maknanya kesan daya tu dapat dilihat.
kesan daya itu dapat dilihat ya. Dan kita akan lihat istilah daya apungan. Okey, daya apungan. Sebenarnya kita belajar sebelum ni, kita ada daya apungan, kita dah belajar jenis-jenis daya. Jadi daya apungan ni dia akan menolak ke arah objek. Ya, menolak ke arah. Maksudnya sekarang ni katakan kapal, ya, kapal ni dia berat dia ke bawah lah. Berat dia ke bawah. Kan, ni berat. Ya, berat. Tapi untuk membolehkan dia terapung, ada sesuatu daya yang bertentangan daripada berat tu perlu dikenakan. Jadi daya tu ke arah kapal tersebut bagi membolehkan kapal tersebut terapung. Ya. Kalau tak ada daya apungan tu maka mungkin akan tenggelam. Ya. Jadi sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya pada objek itulah cukup untuk menampung beratnya. Ya. Iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Ini formula dia. Formula dia. Jadi maknanya daya apungan sama dengan berat. Berat apa? Berat objek. Berat objek. Okay. Ini adalah rumus. Sebagai contoh, patung itik. Contoh, patung itik di bawah, dia adalah gambar tu. Ini buku teks mempunyai berat 10 Newton. Ingat lagi ya. Kita guna, kalau berat, kita guna unit dia ialah Newton. Sebab apa? Kita dah belajar sebelum ni bahawa ada tarikan graviti. Okey, maknanya kalau jisim dia sebanyak 1 kilogram. Kan? Sebab 1 kg sama dengan 10 Newton. Okey. Ini yang kena tahu Ini kilogram ni jisim. Yang ni berat. Apa beza dia? Bezanya ialah yang berat ni 1 unit di Newton lah. Yang kedua ini kerana dia ada tarikan graviti. Okey, tarikan graviti. Okey, sebagai contoh ni patung itik di bawah mempunyai berat 10 Newton. Jadi daya tindak balas iaitu daya apungan lah. Ya, daya apungan bertindak dengan magnitud yang sama. Mestilah 10 Newton juga. Ya, tapi arah dia bertentangan. Sebab yang berat ke bawah, yang apungan ke atas. Ini ya. Okey. Barulah patung itik ni dia boleh terapung. Tapi tengok yang sebelah. Yang sebelah ni, ini ya. Berat dia 10 Newton. Ini belah ni batu lah ya. Katakan batu Batu, seketul batu. Kemudian daya apungan dia 5 Newton saja. Maka berat melebihi daripada daya apungan. Kesan dia objek tenggelam. Ya, objek tenggelam. Lagi sambungan. Sebaliknya, sesuatu objek akan tenggelam, kita sebut tenggelam, jika daya apungan yang bertindak padanya, itu pada objek tersebut, tidak cukup untuk menampung beratnya. Iaitu daya apungan kurang daripada berat objek. Ya, ataupun sebaliknya lah. Kita kata berat objek melebihi daripada daya apungan. Itu formula dia. Jadi daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Ini adalah rumus. Okey, ini adalah rumus untuk mencari daya apungan. Berat sebenar ni maksudnya ialah berat objek di udara. Ya, berat objek di udara. Manakala berat objek yang terendam berat objek yang terendam
di dalam cecair. Ya. Jadi yang ini adalah berat ketara ya, berat ketara. Ini ya. Ini adalah berat ketara. Berat ketara. Jadi berat ketara sama dengan berat objek yang terendam di dalam cecair. Sekarang ni kita nak tengok perkaitan di antara ketumpatan dan kesan apungan. Kita tengok gambar, ada air batu ataupun ais, kemudian diletakkan dalam gelas, ya. Dan kita didapati bahawa ketulan-ketulan ais terapung di bahagian atas, ya, ataupun permukaan air. Jadi bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Ya, bahan yang berbeza, ketumpatan pun berbeza. Tak sama, ya. Jadi kedudukan sesuatu objek di dalam berdalil bergantung kepada ketumpatan objek itu. Ya, sama ada kurang atau lebih daripada ketumpatan berdalil. Berdalil ni mungkin air lah. Kalau sebagai air dijadikan sebagai bahan utama berdalil tersebut. Sebagai contoh lah. Ya. Jadi tengok. Jadi berdasarkan Rajah 8.13, kita dapati objek ni terapung. Ya, objek ni terapung kerana apa? Kita tengok F lebih daripada W. F ni ialah daya tujah ke atas. Ya. Daya tujah ke atas, dia lebih daripada berat. W tu width. Ya. F tu ialah force. Force tu daya lah. Width tu berat. Jadi kita tengok daya tujahan tu dia lebih. Lebih. Kita tengok yang tenggelam sikit ya. Tenggelam, bahagian yang tenggelam ni sikit ya. Ni tenggelam. Sikit. Ya, bahagian yang tenggelam. Dan yang terapung tu banyak ya. Jadi kita kata F melebihi W. Apabila objek yang kurang tumpat, okey, yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan, ya, daya apungan iaitu daya tujah ke atas F menjadi lebih besar daripada berat W, lalu menolak cecair itu naik ke atas cecair, lalu menolak objek itu naik ke atas cecair. Jadi objek itu akan terapung. Dia punya konsekuensi dia ialah terapung. Objek itu akan terapung. Bagaimana dengan Rajah 8.14? Jadi kita dapati objek ni tenggelam ya. Kerana apa? Saya boleh jelaskan ni. Siapa nak cuba? Boleh tak terangkan ni? Kenapa objek ni tenggelam? Daripada 12 orang ni. Siapa nak terangkan? Kenapa objek tenggelam? Ada tak yang nak cuba? Boleh onkan mic ya, siapa nak cuba? Ada tak yang nak cuba? Ada tak? Kenapa sekarang ni objek tu tenggelam? Boleh tak terangkan sikit? Ya? Tidur ke? Senyap ni. Ada tak? Ada ke tak ada? Okey, Faris. Daya tujah. Ulang semula tak berjalan lah. Berat melebihi daya tujah. Berat siapa? Berat objek Berat objek melebihi daya tujah. melebihi daripada daya tujah. Okey, betul lah tu. Jadi, kemudian akibat dia objek tenggelam. Objek tenggelam. Okey, bagus. Ataupun kita kata kalau berdasarkan gambar rajah ni, daya tujah ke atas, ya, daya tujah ke atas objek
kurang daripada berat objek ke bawah. Ya, boleh. Sama je tu. Betul lah tu. Jadi akibat dia objek akan tenggelam. Ya, seperti mana dijelaskan di sini. Jadi apabila suatu objek lebih tumpat berbanding cecair, dia lebih tumpat. Dari sini sebab kita nak bercakap berkenaan dengan ketumpatan. Ketumpatan. Jadi bila kita nak cakap tentang ketumpatan, kita akan sebut tentang ketumpatan lah. Jadi apabila suatu objek itu lebih tumpat, dia bila ditumpat berbanding dengan siapa? Berbanding dengan cecair. Cecair kita ni air itulah. Maka daya apungan ataupun daya tujah ke atas, iaitu F, adalah kurang daripada berat objek W. Lalu kesan dia, objek itu tenggelam. Tenggelam. Contoh. Jadi kalau kita tengok bandingan lah, dari segi ketumpatan, ketumpatan bahan yang berbeza pada suhu sifar darjah Celsius dan juga pada tekanan 1 atmosfera, kita dapati bahawa seperti berikut. Gabus, sama ada kita nak guna unit gram per sentimeter padu ataupun kilogram per sentimeter padu pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita lihat gabus sifar 0.24, air 1.0, dan yang paling besar ketumpatan. Kita guna kataan besar ketumpatan ataupun tinggi ketumpatan pun boleh. Tapi jangan kata yang paling berat. Ramai yang sebut mah paling berat. Itu kurang tepat. Kita kena guna istilah ketumpatan. Sebab ramai juga yang jawab kalau ditanya kenapa objek tersebut tenggelam, kerana ia lebih berat. Dia guna kataan berat. Bukanlah salah sepenuhnya, tapi jawapan tu tidak dapat masalah. Tak dapat masalah. Kita kena sebut kerana ketumpatan bahan tersebut, kalau tenggelam lah, kalau tenggelam melebihi daripada ketumpatan cecair. Contohnya. Barulah kita jelaskan poin kedua tentang sama ada daya tujah. Daya tujah ke atas kurang daripada berat objek. Barulah pada ia tenggelam. 3 poin situ ataupun 2 poin. Okey, kita tengok pada aplikasi lah daripada kapal. Yang terdapat pada kapal kargo ke kapal yang besar-besar lah. Dia ada satu struktur yang diberi nama garisan plimsoll. Apa itu garisan plimsoll? Jadi kapal kargo ditandakan dengan garisan plimsoll bagi tujuan keselamatan. Maknanya adalah petugas tu dia akan pastikan melalui dia punya kaedah dan caranya untuk memastikan bahawa garisan plimsoll tu berada pada tahap yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab kapal kargo ni dia berlayar dalam tempoh yang lama, kemudian jaraknya yang jauh, serta melalui lautan yang mungkin berbeza dari segi suhu, kepekatan garam, ketepatan air laut. Walaupun air laut, semuanya air laut, tetapi ketepatan dia kadang tidak sama sebab dia bergantung kepada kepekatan garam dalam kawasan yang dilalui tersebut. Sebab berbeza-beza, di tempat berlainan ni berbeza. Kalau lalu laut Cina Selatan begini, kalau lalu kapal tu lalu di lautan Pasifik mungkin lain. Dia berbeza-beza, tidak sama. Jadi garisan plimsoll akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sebuah kapal untuk terapung. Okey. Jadi garisan plimsoll ni seperti rajah 8.15. TF itu merujuk kepada air tawar tropika. F, air tawar. T, air laut tropika. S, lautan musim panas. W, lautan musim sejuk.
WNA ialah musim sejuk Atlantik Utara. Ya. Okey. Dia itu adalah dia punya simbol simbol. Boleh ya? Dan gambar rajah sebelah tu yang terdapat pada kapal, pada body dia. Memang ada. Ya. Tapi kapal-kapal yang saya sebut tadi lah kapal yang membawa muatan yang berat ya. Seperti kapal kargo lah. Baik, terusnya kita pergi kepada tuas. Okey, sebelum kita pergi kepada tuas ni, kita tengok dulu SPS. Tengok dulu SPS. Buka SPS sekarang ni. Kita nak tengok subtopik yang baru kita belajar tadi ni dengan apa yang kita belajar ni. Buku SPS, muka surat 104 ya. 104. Okey, 104 dulu. Itu daya apungan. Ini sepatutnya kita beraktiviti lah, eksperimen. Tapi kita belajar secara teori saja. Saya akan bagikan nilai. Kemudian saya nak awak kita bincang sama-sama ya. Baik, dah sedia lah 104. Semua dah ada. Buku SPS. 12 orang ni. Fahri Arsyad, Umar Ratu, Sharifah, Samihah, Syakirin, Zinam, Daniel, Ditong, Jazwan, Jasi dan Wan Danish. Berapa orang ni? 12 kan? So 5 orang tak datang hari ni ya. 5 orang. Apa? Syafiqah. Betul. Nazir. Kan? Ajar. Betul tak? 3. 2 lagi siapa? Ya? 2 lagi? Anik. Anik ni tak nak masuk dia ni. Satu lagi? Siapa seorang lagi? Bawa 12 lah. Bawa 16. Seorang lagi siapa? Kau rekod lah? 12, 13 ni. 13 datang. Okey, maknanya 4 orang dah datang. Baik, kita tengok. Jadi aktiviti ini sebenarnya untuk menentukan daya apungan dengan menggunakan rajah spring. Yang gambar rajah sebelah tu sebelum kita masukkan plastisin ke dalam air ya. Kemudian supaya kita masukkan ada gitu cara dia, senang saja. Kemudian kita tengok nombor 4 tu. Nombor 4 tu bahan plastisin. Kalau plastisin ni tenggelam ke ataupun terapung? Dia punya pemerhatian tu sama ada tenggelam ataupun terapung. Berbanding dengan kiup kayu. Rasa-rasa lah. Plastisin ni tenggelam ke ataupun terapung. Kalau kita plastisin tu kita gumpalkan dia jadi bulatan. Jadi macam berbola. Jadi tenggelam ke terapung plastisin tu. Siapa jawab? Danish. Wan Danish. Plastisin tu terapung ke tenggelam? Mana Wan Danish? Ada Wan Danish? Tidur. Terapung. Plastisin terapung lah. Tenggelam kan. Plastisin ni tenggelam. Manakala tiup kayu ter apa? Syakirin. Tenggelam ke terapung? Syakirin. Mana Syakirin? Siapa tak jawab ni saya tidur lah. Siapa jawab dia tak tidur. Siapa tak jawab dia tidur. Dia je. Dia ajar. Apa dia ajar? Ajar. Mana jawab? Siapa saya tak dengar? Awak jawab ke? Awak jawab lah. Saya tak dengar. Terapung Jadi tiup kayu terapung. Okey, kita ambil lah nilai tu. Saya bagi
Berat sebenar bagi plastisin 4.0 Newton. Tulis 4.0 Newton. Tulis itu. 4.0 untuk plastisin, ya, plastisin 4.0 Newton. Kemudian bagi kiub kayu 2.0 Newton. Itu dia punya berat sebenar, ya, berat sebenar. Kemudian kita pergi kepada berat ketara. Berat ketara yang apa maksud dia? Berat ketara ialah berat di dalam apa? Sambung. Berat di dalam tak ada orang nak sambung ke? Berat di dalam cair. Berat dalam cair. Ya, 3.0 Newton. Kemudian yang kayu 0 Newton. So, daya apungan dia kita kena tolaklah ikut formula, ya. Daya apungan. Jadi plastisin 4 tolak 3. Jadi 1.0 Newton. Manakala kiub kayu 2.0 Newton. Okey, 2.0 Newton. Itu daya apungan. Kalau kita lihat di sini, daya apungan kiub kayu lebih besar daripada daya apungan plastisin. Ya, plastisin. Maka sebab itu, ya, kiub kayu itu terapung, ya, terapung. Okey, perbincangan. Tengok perbincangan. Apakah yang berlaku jika daya apungan sama dengan berat? Siapa jawab? Objek? Objek terapung di atas air, terapung air lah. Kita tambah sikit lah perkataan di atas, ya. Jadi terapung di atas. Kita sambung tu di atas, ya. Kita terapung di atas. Yang B lebih kecil daripada berat. Tenggelam, ya, di dalam air, ya, tenggelam di dalam, ya, dalam air. 2. Kenal pasti sama ada daya tindakan atau daya tindak balas. Berat objek. Daya tindakan ke daya tindak balas? Daya tindakan ke daya tindak balas? Bagi berat. Ya. Ada tak yang jawab? Siapa jawab ni aktif ni, dia markah lebih, ya. Markah PBD. Penilaian bilik darjah. Ada tak? Apa jawapan awak? Ya? Berat ni di ke mana? Di ke bawah ke atas? Ada satu objek, ya. Objek, tekan tu objek, letak dalam satu cecair. Tekan begitu. Berat ke mana? Ke bawah ke atas? Bawah. Ke bawah. Jadi berat ke bawah. Ya, berat ke bawah. Jadi berat ke bawah bermaksud berat objek ni adalah daya tindakan. Ya, daya tindakan. Manakala satu lagi daya apungan. Daya apungan ni dia mesti bertentangan, kan? Dia mesti bertentangan dengan apa? Dengan berat. So dia ke atas. Maka dia adalah daya tindak balas. Ya, daya tindak balas.
So ini W, ini F. Ya. Boleh ya? Boleh tak boleh? Muka surat 105. Saya akan test ni, saya akan tanya seorang-seorang ya. Saya nak tengok pastikan awak ni tak tidur. Okey, yang ketiga. Berdasarkan keputusan aktiviti ini, terangkan keapungan objek di dalam air. Pilih jawapan yang betul. Suatu objek akan terapung jika daya apungan, siapa jawab? Jika daya apungan, sama dengan, ya, sama dengan berat objek itu. Ya. Sebaliknya, suatu objek akan tenggelam jika daya apungan apa? Melebihi kurang. Kurang daripada, ya, kurang daripada berat objek itu. Okey, selesai nombor 3. Nombor 4. Siapa nak jawab nombor 4 ni? Apabila suatu objek kurang tumpat daripada suatu cecair, daya apungan menjadi apa dia ni? Mana dia ni? Daya apungan menjadi lebih besar, ya. Okey, bagus. Apa tu? Samihah. Daya apungan menjadi lebih besar daripada berat. Lalu apa? Lalu menolak objek itu ke atas. Objek akan apa? Tenggelam ke terapung? Objek akan Terapung. Okey, terapung. Sebaliknya, apabila suatu objek lebih tumpat daripada suatu cecair, ya, lebih tumpat daripada suatu cecair, daya apungan adalah kurang daripada berat objek dan menyebabkan objek itu apa, Wadanish? Mana Wadanish? Nasional Wadanish jawab ni. Dan menyebabkan objek itu apa, Wadanish? Oh, Wadanish. Menolak. Ulang semula. Apa dia, Wadanish? Wadanish. Tenggelam. Tenggelam. Bagus. Tenggelam. Okey, nombor 5. Siapa nak jawab semua ni? Nombor 5. Saya bagi peluang. Dibaca semua. Saya nak test siapa, ya? Syakirin. Syakirin, cuba jawab ni. Syakirin, mana Syakirin? Oh, Syakirin. Ada tak Syakirin ni? Ada. Ada cikgu. Okey, cuba jawab soalan nombor 5 tu. Kapal kargo ditandakan dengan garisan Plimsoll. Okey, Peninsula bagi tuan keselamatan. Garisan apa tu? Garisannya apa? Dia boleh guna berapa kali pun tak apa. Tak semestinya sekali je guna. Garisan apa? Ini tadi jugalah nama garisan tu. Nama garisan tu apa? Yang tadi ya? Plimsoll. Cuba baca. Garisan. Garisan apa? Garisan Plimsoll. Membantu untuk menentukan apa? Menentukan apa? Apa tujuan garisan Plimsoll tu? Untuk menentukan? Menentukan. Ada pilihan jawapan atas tu. Pilih. Menentukan apa?
Adakah garam yang selamat? Ketumpatan Aras. yang selamat. Aras yang selamat bagi sebuah kapal kargo untuk apa? Dia nak apa ni tujuan kapal ni? Untuk apa? Untuk Untuk terapung. okey. Di lautan dengan dengan tu masukkan mana-mana ya. Suhu, garam dan ketumpatan air laut yang berbeza ya. Tak kisahlah mana dulu ya. Tak kisah. Tapi kepekatan tu tak boleh kepekatan suhu. Kepekatan garam lah. Kepekatan ketumpatan pula. Maknanya suhu, kepekatan garam dan ketumpatan. Jadi kesimpulan daripada aktiviti ini apa dia? Adalah perbezaan antara berat ketara dengan berat sebenar dengan berat ketara. Jadi kita panggil apa? Kesimpulan tu. Apa kesimpulan dia tu, Danny Hakim? Danny Hakim? Oh, Danny Hakim. Ada Danny Hakim? Jadi apa kesimpulan di situ, Danny Hakim? Tak jelas. Apa tu, siapa cuba? Jazwan. Jazwan. Apa kesimpulan dia, Jazwan? Daya apungan. Daya apungan. Okay, bagus, selesai itu. Habis berkaitan dengan daya apungan ya. Kita belajar tentang daya apungan. Baik, kita nak masuk sikit lagi kepada kita punya silibus ni tadi, iaitu tuas. Okey, sila tengok ya nota. Jadi untuk kita belajar tuas ni, kita kena tahu ada 3 benda. Ya, 3 perkara. Yang pertama ada daya. Kita baru belajar tentang daya. Okey, daya tujah ni ke mana? Sentiasa ke atas ya, ingat ya. Daya tujah ataupun panggil dalam bahasa Inggeris force, mestilah melawan arah berat. Kena ingat tu ya. Berat. Okey, sekarang ni kita belajar tentang daya, selesai. Kemudian ada beban. Beban ni objek lah, beban objek ataupun beban ni juga dipanggil sebagai weight, ya, berat, ya, berat. Beban ni dia ke bawah, ya, daya dia ke bawah. Dan yang ketiga fulcrum, ya, fulcrum. Jadi fulcrum ni ialah satu titik, ya, point, sokongan yang tetap, ya. Jadi kita tengok di sini, kalau kita tengok ciri tuas ni, dia mesti ada 3 perkara ya. Mesti ada D, ya, mesti ada D, daya. Dia kena ada B, beban. Dia kena ada fulcrum, ya, 3. Jadi 3 ciri itulah yang boleh menyatakan ia adalah tuas, ya, satu tuas. Jadi tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap, ya. Yang berputar pada satu titik yang tetap. Titik ini maknanya fulcrum, F, ya. Okey. Jadi tuas ni terdiri daripada 3 bahagian, ya, yang kita sebut tadi lah, iaitu fulcrum, beban dan daya, ya. Yang 3 bahagian ni iaitu daya, beban dan juga fulcrum. Tuas merupakan mesin ringkas, ya. Dia juga dikenali sebagai mesin ringkas, ya. Simple motion. Jadi apa kegunaan tuas ni? Kenapa perlu kita belajar tentang mesin ringkas ni, ya? Jadi tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Inilah tujuan dia. Maknanya tuas membantu kita dalam melaksanakan suatu tugasan harian kita. Contoh, kita nak buka penutup tin macam ni, ya. Kita gunakan apa? Ada alat, ya, alat yang khusus. Ataupun kita nak buka penutup botol ni, ya, kita nak buka, kita gunakan ni, tuas.
ataupun kita gunakan mesin ringkas tersebut ya. Jadi membantu kita membuka tudung tin ataupun membuka penutup botol penutup botol minuman. Okey, sama tu ya. Ataupun tuas membolehkan kita menggunakan, itu ni alasan kedua ya. Alasan kedua kenapa kita perlu ataupun justifikasi mengapa kita perlukan tuas dalam kehidupan seharian kita. Ia dapat membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya kita nak alihkan suatu beban seperti batu contohnya. Ya, kita nak alihkan dia. Jadi kita gunakan teknik tuas untuk meringankan beban tersebut. Ataupun kita nak mencabut paku. Ya. Nak mencabut paku gunakan tupuk. Kan? Okey, kemudian kita lihat pengelasan tuas. Jadi tuas ni dikelaskan kepada 3 jenis. Okey, 3 jenis ya. Iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Macam mana kita nak tahu dia tuas kelas pertama ke, tuas kelas kedua ke ataupun ketiga? Ia bergantung kepada kedudukan daya, fulcrum dan beban. Okey, kita akan lihat nanti ya. Kita tahu di mana dia duduk. Dia berada di mana. Daya tu duduk mana. Ya, fulcrum tu duduk di mana. Begitu juga dengan beban. Kalau kita tahu, kita tahulah di kelas mana. Untuk kelas pertama, dia punya formula dia ialah fulcrum berada di tengah. Itu point dia, cara dia ya. Cara nak ingat dia, tuas kelas pertama, awak ingat yang tengah. Siapa yang tengah? Yang kiri kanan tu tak penting sangat. Yang berada di sini ni tak berapa penting. Yang pentingnya ialah awak ingat yang tengah. Itu cara ingat dia ya. Jadi ingat pertama, ingat F. Pertama, first. Ingat F, first. First means F, fulcrum. Ya, fulcrum. Fulcrum di tengah. Dan selalunya dari segi simbol dia, kita guna segitiga lah. Kita guna simbol segitiga. Ya, segitiga tu maksudnya fulcrum. Kalau beban, kita buat petak. Macam ni beban. Petak ya. Kalau daya, kita buat arrow ke bawah. Daya ya. Daya. Daya ni boleh jadi juga tadi saya kata daya ni saya ke atas. Itu tengok keadaan ya. Tengok keadaan. Ada masa juga daya dia menghala ke bawah. Kita kena tengok keadaan. Baik. Contoh peralatan ataupun kita kata mesin ringkas yang digunakan dalam kehidupan kita seperti pelayar. Pelayar ni adalah contoh tuas kelas pertama sebab fulcrumnya di tengah. Ini F dia. Ingat fulcrum ni maknanya satu titik yang tetap. Ya, yang mana dia tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dia tetap. Dia berada di antara beban. Beban ni sekarang ni ialah katakan ni skru. Katalah contoh. Nak cabut skru. Ataupun nak pegang suatu benda lah. Beban. Beban ni ada benda tu. Kemudian daya ni buat tangan kita. Kan? Tangan kita pegang kan? Tangan kita buat apa? Tangan kita memegang pelayar tu ya. Pelayar tu kita pegang ujung kan. Macam ni tangan. Lari pula. Tu. Ya. Katakan begitu. Ya. Maknanya daya tu maknanya kita gunakan keupayaan untuk kita melakukan suatu kerja. Jadi kita tekan pelayar tu situ. Jadi D-nya di situ. Kemudian contoh yang kedua, pembuka tin. Beban sekarang ialah kita nak buka tudung tin tu. Tudung tin tu beban. Okey. Beban tu di ke bawah.
sebab dia lekat pada tank tu. Ya. Kemudian fulcrumnya ialah di hujung. Kita guna apa? Kita guna katakan screwdriver. Kan, katakan let's say kita gunakan screwdriver yang tajam, screwdriver yang lepeh ke ataupun yang tajam, kita nak buka. Kemudian daya tu kita nak congkir kan. Kita nak congkir tu kita tekan ke bawah daya. Jadi F-nya di tengah. Ya, F di tengah. So dia first. Tuas kelas pertama. Yang ketiga, gunting. Macam mana gunting ni dijadikan sebagai tuas kelas pertama? Fulcrum dia tengah ni. Tempat di mana berputarnya suatu benda. Ya, dia tidak berubah. Dayanya di tangan, tempat yang kita pegang gunting ni. Ya, kita pegang. Kita masukkan jari sini. Kan. Dan kita masuk jari situ. Kita masuk jari sini kan. Kita pegang kan. Macam tu. Contohlah. Kemudian beban ni sekarang ketah. Ketah tu adalah beban. Ya, yang hendak kita gunting tersebut. Maka ingat. Ya, ingat yang tengah. Okey. Contoh-contoh tuas kelas kedua. Formula bagi tuas kedua kita ingat yang tengah saja. Ingat B. Ingat B ya. B. Jadi B beban. Kemudian fulcrum dan daya. Daya dia ke atas. Daya tujah dia ke atas. Okey, untuk yang kedua. Ingat B. Ingat B macam mana nak ingat? B ni kita ambil by. Ingat by. By dalam bahasa Inggeris maksudnya dua. Ya? Dua. Ya? Ingat dua. Ya? By, istilah contoh bilayer. Dua lapis. Bilingual. Dua bahasa. Apa lagi? Bisexual. Bisexual. Maknanya bi. Bi itu maksudnya dua dalam bahasa Inggeris. Itu cara ingat dia. Ingat yang tengah. Tadi yang pertama ingat yang F. F tengah. Fulcrum first. So yang kedua ingat bi. Jadi beban terletak di antara fulcrum dengan daya. Okay. Contoh kereta sorong. Okay, kereta sorong kita tengok. Di mana dia punya beban? Beban dia tengah. Ni beban. Beban ni pasir lah. Pasir ke batu ke apa benda lah yang nak diangkut. Jadi B sini. Beban tu ke bawah. Daya kita nak angkat ke atas. Kita nak angkat. Fulcrum di mana? Yang berputar. Dia putar di mana? Jadi di sini. Di sini. Ini adalah fulcrum dia. Okey. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, pemecah buah keras. Ni ada satu nama buah. Buah tu nama dia buah keras. Buah keras ni memang keras lah. Jadi dia kena gunakan alat untuk memecahkan dia tu. Jadi bila kita letak itu, beban dia di tengah sini. Di sini. Fulcrum di mana titik dia? Ketemuan di sini. Ni fulcrum dia. Ya. Dan daya tu di hujung. Ya, di tangan. Ya. Okey. Maka ini adalah tuas kelas kedua. Bagi tuas kelas ketiga pula, kita ingat yang tengah juga. Dah satu tadi F. Tengah. Yang kedua B. Tengah. Dah satu lagi yang ketiga, ingatlah daya. Senang je. Kalau kita dah ingat yang first dan by tadi, yang satu lagi ialah istilah daya. Sebab saya dah sebut tadi, kita ingat yang tengah. Ingat yang tengah. Okey. Jadi daya ni terletak di antara fulcrum dengan beban. Okey, daya ke atas, beban ke bawah. Fulcrum tidak berubah ya. Contoh penyepit ais. Okey, penyepit ais. Penyepit ais kan, penyepit ais ni dia gitu kan. Okey, dia gitu. Dia ada gigi tu. Okey, ada gigi dia. Okey, beban dia tempat yang kita sepit tu lah. Kita sepit ais tu. Ini beban. Okey, beban dia. Beban ke bawah lah. Beban ke bawah, kita nak kepit dia. Daya kita letak tengah sebab kita pegang, tangan kita dia pegang sini. Ini daya. Ya, ini daya. Satu ke atas, satu ke bawah. Daya. Bawah boleh dia kepit. Dan fulcrum dia tidak berubah di sini. Ya, itu di antara dia berada ya. Di hujung.
fulcrum tu. Jadi sebab itu penyepit ais ni adalah tuas kelas ketiga. Yang kedua, joran. Okay, joran. Okay, ni joran. Beban dia ikan lah. Ujung lah. Tapi yang tengahnya, orang pegang joran kat ujung ke pegang kat tengah? Daya tangan kita. Tangan kita mesti pegang. Satu tangan kita kena pegang sini. Betul tak? Satu tangan pegang sini. Okey, tengah. Kemudian satu lagi kita akan pegang di sini. Tangan kita ni, joran ni lah ya. Joran ni. Kita pegang sini. Kan? Sini kita tahan kat badan kita tak? Tahan kat badan kita. Kalau ikan besar lah. Ya? Orang tak pegang sini. Pegang sini jatuh. Okey, itu adalah contoh-contoh tuas kelas ketiga. Jadi sebagai kesimpulan dia, tuas dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas yang ketiga. Tuas kelas ketiga. Okey. Habislah situ. Sekarang ni sebelum kita pergi pada momen daya ni untuk kelas yang seterusnya, buka SPS muka surat 106. 106, 107. 106, 107 ya. Kita akan buat soalan nombor 1, 2, 1 dan 2 dulu ya. 1 dan 2. Pada sempat 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Dah sempat dah. Okey, tengok SPS. Tengok SPS. Okey, cuba isi tu. Okey, lengkapkan ruang kosong tentang model sistem tuas. Yang pertama, kelas pertama. Fulcrum terletak di antara ada apa? Syarifah. Faris nak cuba. Okey, Faris. Terletak di antara bising ni kan? Terletak di antara apa? Mana? Nak cuba tak nak? Atau siapa nak cuba? Fulcrum terletak di antara, tengok gambar tu, tengok gambar. Daya dengan beban. Tuas kelas kedua. Beban terletak di antara apa? Kita tengok yang tengah kan. Beban terletak di antara fulcrum dengan daya. Dan yang ketiga, daya terletak di antara apa dia? Siapa boleh buat? Fulcrum dengan beban. Okey, bagus. Yang bawah tu, tuas ialah sejenis mesin yang digunakan untuk apa? Apa tujuan tuas ni? Untuk apa? Siapa lagi tak jawab lagi ni? Apa tujuan dia tu? Tuas ialah sejenis mesin yang digunakan untuk, bukan soalan nombor 2 lagi tu Faris. Masih lagi soalan nombor 1 yang atas tu. Apa dia tu? Jasi. Apa dia? Tuas ialah sejenis mesin yang digunakan untuk apa, Jasi? Memudahkan kerja. Okey, sekarang ni awak isi. Saya nak awak isi sekarang ni nombor 2 tu. 2A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tulis sekarang ni. Ya. Okey, buat. Apa yang kena buat? Yang pertama, awak kena labelkan. Labelkan pada gambar tu. Ya. Apa dia? Labelkan. Katakan yang pertama tu pelayar ya. Pelayar. Mana dia punya F,
mana dia punya B beban dia, mana dia punya daya. Yang daya tu kita dah ada contoh tadi. Yang B pun kita dah ada contoh. Yang yang ketiga, yang C tu tak ada lagi. Papa jongkit. Ya. Okey, yang ni dia punya point dia yang boleh menjongkitkan. Kemudian ada ni palang. So apa perlu buat? Awak perlu labelkan. Ya, labelkan dia. Labelkan. Dia labelkan dia. Jadi ini confirm lah F tak? F tengah. Atau tulis di atas tak apa. So sekarang ni yang ini ke bawah kan? Ke bawah. Ini naik atas. Naik atas. Tak apalah. Jadi ini daya lah jadi. Jadi daya. Daya. So beban di sini. Okey, beban. Okey, sebab kita nak nak gerakkan sebab kita gerakkan. Maknanya di sini mana mungkin individu yang berada di sini mungkin lebih berat lah lebih besar DC badan dia lebih besar berbanding dengan individu yang berada di sebelah sini Jadi kalau ini kita F ingat tengah F maknanya first pertama contoh. Cuba buat yang lain-lain. Yang ada contoh tadi okey lah. Yang EF tu ada contoh tadi, dan pembuka botol pun ada contoh, joran pun ada contoh tadi, gunting pun ada, yang pembuka botol tin pun ada, pukul pun ada. Sekarang ni yang D, saya nak tanya awak yang D. Yang D tu apa dia? Yang D tu. Dia tuas ke berapa? Siapa nak cuba? Kita ada pemotong getah. Potong getah. Kedua kedua. Macam ni tahu kedua? Tengok. Mana F dia? F dia sini. Nampak ada point dia F. Sini F. Dan beban dia sekarang ni apa dia beban? Beban dia berada di mana? Beban dia berada di kertas kertas sini beban. Dan daya dia sini D. So beban di tengah. Jadi kalau beban tengah yang kedua lah beban tengah. Okey. Kemudian yang mana lagi tadi penyapu. Yang penyapu yang J. Penyapu. Ni penyapu. Katakan ni penyapu. Okey, penyapu. Penyapu tak berjadi. Penyapu tak berjadi tu. Okey. Penyapu ni tuas ke berapa? Siapa nak cuba? Kelas pertama. Mari kata kelas pertama. Betul, setuju Semua setuju. Kelas pertama. Bukan pula. Habis tu beban dia mana? Katakan dia nak sapu sampah lah sini. Sampah katakan. Sampah ni beban lah tak? B. Kemudian daya dia pegang mana? Penyapu ni pegang mana? Pegang ujung ke pegang tengah? Daya sini daya di tengah. Jadi fulcrum di sini. Sini. So kalau D di tengah, maknanya tuas kelas ke 3 kelas ke-3. Kemudian yang lain-lain tu ada sini Kalau nak bacakan, saya sebutkan Yang A tadi pertama, yang B tu tuas kelas ke-3, yang C tu pertama, cek jawapan. Yang C, yang D tu dah, yang E tu pertama, F tadi kedua, yang G tu kedua, yang H tu ketiga, yang I tu pertama, J sudah, K pertama dan L pertama. Okey. Jadi selesai lah. Jadi sebagai kerja, kerjanya saya nak awak buat ke surat 107 tu soalan nombor 3. Formula ada atas tu. Formula di atas bagi Selesaikan masalah yang diberi dengan menggunakan formula bagi prinsip tuas yang berikut. Jadi saya nak awak buat
kemudian awak screenshot ataupun awak snapshot, kemudian awak hantar ke saya ya, hari ini juga. Untuk 2 soalan itu sahaja ya, itu sajalah kerjanya. InsyaAllah kelas berikutnya pada hari esok ya, hari besok 1.10 sehingga 2.10 ya, sampai 2.10 esok. InsyaAllah kita akan sambung kita punya perbincangan yang tadi tu ya, iaitu momen daya ya, momen daya. InsyaAllah. Ada sebarang soalan? Ada soalan? Soalan tak? Tak ada. Ya? Tak ada. Tak ada. Baru dengar suara. Sebab tak ada, cepat ya. Baik, jadi kalau ada kita berhenti situ. Terima kasih. Kita baca tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr.